Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amal Mushrif bin Muhammad Arif bersama rakan kumpulan saya bersetuju untuk memilih tajuk yang diberi nama keberkatan dalam pelaburan. Ini saya ingin mengupaskan sejarah dan bentuk pelaburan yang pernah wujud pada zaman Nabi Muhammad SAW. Seperti anda tahu, zaman dulu dan zaman sekarang berbeza. Sebenarnya dulu tidak wujud lagi pelaburan, tetapi ada seiras dengan pelaburan pada zaman kini. Yang pertamanya adalah bank. Fungsi bank adalah menyimpan wang. Bank menggunakan proses penerimaan harta. Bank juga prinsip perbankan berasaskan al-tawa'un, iaitu disimpan dan harta yang disimpan tidak diedarkan kepada jalan yang tidak bermanfaat. Selepas bank wujud, Nabi dilantik sebagai penjaga bank kerana orang sekeliling kenal Nabi dengan sifatnya yang amanah dan jujur. Nabi dilantik sebagai penjaga wang dan baginda menggunakan prinsip wadi'ah. Selepas Nabi wafat, pada zaman para sahabat, sahabat yang bernama Zubair bin Al-Awwam dilantik sebagai penjaga bank. Beliau bukan sekadar menyimpan dan menerima harta, tetapi beliau menerima harta dengan menggunakan konsep pinjaman supaya dapat memanfaatkan harta tersebut seperti pelaburan, dan beliau wajib memulangkan harta itu kepada orangnya kerana sudah terjamin keselamatan orang tersebut. Yang terakhir daripada saya sebelum disambung oleh rakan saya mengenai topik yang seterusnya. Pelaburan dulu dikenali sebagai rakan kongsi, atau mudah kata adalah partnership. Nak dikatakan contoh adalah pada waktu itu syarikat dagang Abu Sufyan bergabung dengan pedagang-pedagang yang berada di sekitar Mekah untuk membawa barang dagangan ke Syam, dan membawa barangan yang berada di sekitar Mekah atau Madinah, membawa barang itu keluar daripada negeri itu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid Ibrahim bin Muhammad Syahid. Saya akan teruskan tajuk iaitu keberkatan dalam pelaburan. Kat sini kita dapat tahu semua saham sebenarnya boleh melabur, kerana pada masa ini banyak saham-saham yang berada di bawah Bursa Malaysia adalah patuh syariah. Kita boleh menjadikan seorang contoh ataupun sumber inspirasi iaitu Imam Bukhari adalah seorang investor. Persoalan seterusnya adalah kenapa banyak orang gagal untuk melabur. Ini adalah akibatkan keadaan semasa yang tidak tahu sah atau tidak, dan skim yang indah khabar daripada rupa. Di sini kita dapat tengok kenapa pelabur-pelabur banyak gagal dalam pelaburannya. Pertama iaitu pengurusan kewangan yang gagal, skim mengurus terlalu lemah, tidak dapat membezakan simpanan dan lebihan untuk pelaburan, terlalu ingin cepat kaya iaitu tamak, dan kurang juga ilmu pengetahuan mengenai sesuatu pelaburan. Pelaburan yang tiada kerugian, indah khabar dari rupa, menawarkan pelaburan yang mempunyai konsep akhir dan dimomokkan dengan keuntungan yang tak masuk akal. Ni kita dapat tengok, ni semua sebab-sebab sesuatu pelaburan itu menjadi gagal, kerana kebanyakan pelabur mudah terpedaya dengan sesuatu benda yang indah khabar daripada rupa, dan kurangnya ilmu pengetahuan tentang sesuatu
pelaburan, dan tiada orang yang menjadi guideline. Okey, seterusnya macam mana kita nak tahu prinsip asas utama untuk kita melakukan pelaburan. Okey, kat sini kita ada 5 prinsip yang utama, iaitu kita first tidak boleh melabur dalam perniagaan yang haram. Kedua, tiada jaminan keuntungan. Ketiga, tiada wujud unsur gharar dan maisir. Keempat, tiada unsur paksaan. Dan kelima, tidak terlibat dalam riba. Okey, macam mana kita nak cegah ni adalah, pertama sekali kita mestilah rujuk pada badan kuasa yang menguruskan dan menjadi sumber rujukan utama, iaitu Suruhanjaya Security. Kedua, mesti mempunyai guru untuk pelaburan, iaitu guideline kita untuk memulakan suatu pelaburan ataupun mencuburi bidang dalam pelaburan. Ketiga, mesti mempunyai ilmu. Okey, seterusnya pelaburan itu halal atau haram dan patuh syariah atau tidak. Okey, pertama, jangan terlalu pelabur jangan terlalu mudah untuk dianggap halal. Dan kedua, kenapa terjadi pelaburan dihiaskan dengan nama-nama Islami yang baik, contohnya mudarabah, ada konsep ikhlas dan sebagainya. Ketiga, personality dakwah, contohnya gambar-gambar ustaz-ustaz yang terkenal mengenai ilmunya tentang pelaburan dipamerkan tanpa persetujuan mereka tersendiri. Keempat, menaja rancangan Islami, program-program haji atau umrah. Kelima, prospek pelaburan yang jelas. Tiada prospek pelaburan yang jelas, dan konsep-konsep yang tidak mudah difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamizah bin Abdul Rahim. Saya akan menyambung keterangan daripada kawan saya yang bertajuk keberkatan dalam pelaburan. Seterusnya, bagaimana kita hendak tahu pelaburan kita itu adalah pelaburan yang sah di sisi syarak? Daripada Dr. Kamilin Jaimin, iaitu ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Perlis dan Yang Mulia Persekutuan, dia menetapkan beberapa langkah untuk kita mengetahui bahawa syarikat tersebut mematuhi syarat ataupun tidak. Yang pertama, kita perlu memastikan syarikat tersebut patuh syariah ataupun tidak. Kita perlu memastikan syarikat yang kita nak labur itu adalah patuh syariah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita perlu ada ilmu tentang pelaburan dan sedikit ilmu tentang syariah, ataupun kita melantik satu nasihat ataupun kita melantik satu nasihat kewangan untuk menjadi wakil kita untuk melaburkan kepada syarikat pelaburan. Kita perlu memastikan ia tidak terlibat dalam syarikat perjudian, makanan yang tidak halal dan sebagainya. Kadang-kadang sebuah syarikat ini dia mempunyai anak-anak syarikat dia. Kita perlu memastikan sama ada anak-anak syarikat yang syarikat kita nak melabur itu adalah patuh syariah. Jika dalam sebuah syarikat itu bercampur urusannya dengan patuh syariah ataupun tidak, kita perlu tengok pada peratusannya pula. Adakah nisbah tidak patuh syariah itu melebihi nisbah yang patuh syariah? Kalau nisbah yang tidak patuh syariah melebihi nisbah yang patuh syariah, maka kita tidak boleh melabur di syarikat tersebut. Dan sebaliknya, jika nisbah mematuhi syariah lebih tinggi daripada nisbah tidak patuh syariah, maka ia dibenarkan mengikut syarak. Kemudian kita lihat pula tempat syarikat itu menyimpan duit mereka, sama ada ia menyimpan duit mereka di dalam bank yang tidak patuh syariah ataupun tidak. Dalam kes ni, jika ia menyimpan duit mereka dalam bank yang tidak patuh syariah, kita tengok pada nisbahnya. Jika tidak melebihi 1/3, maka ia dibolehkan. Tetapi syarikat ini perlulah ada usaha untuk mengurangkan nisbah tidak patuh syariah dari masa ke semasa. Sampai di sini sahaja penerangan kami mengenai tentang keberkatan dalam pelaburan
Semoga ingin bermanfaat kepada anda semua. Terima kasih.